Kalau saudara kaji, duduk lihat jauh-jauh, pandang kiri kanan, jangan kita bersyok-syok. Maksud saya, yang Saudara Mahfuz komen itu jelas. Beliau juga setuju dan saya juga setuju. Beliau tahu, hendakkah saudara diizinkan setiap jentera dan pegawai kerajaan, setiap guru-guru, setiap pensyarah berpolitik menentukan masuk terlibat politik kepartian, mana memegang bendera bulan satu, bendera dacing satu, dacing. Apa akan jadi pada negara kita? Kalau nak hancur lebur, buatlah. Kita dah bagi pinjaman masuk universiti pun patut bersyukur. Saudara ke depan, baik Mahfuz, baik apa ni, bekas sistem politik. Sekarang bila puas masuk lain, tanda tangan dia macam Datuk Seri Anwar juga. Sekarang naik ketua keadilan. Dengarlah macam mana ni. Mohon beri laluan ya. Kalau tidak, jadi lagi kalau saya dengar conference saya majlis, dari semua sebab lah. Sekarang kena matang sedikit. Beria-ia bertempiah. Saudara dah kahwin belum ni? Belum masuk alas kematangan, alas dewasa. Steady sikit. Tanggungjawab belum ada. Ini makan pun mak bapak jaga. Bolehlah. Lihat dunia sikit. Masa ada 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey. Kita memang memerlukan mahasiswa laluan yang akan lahir bukan saja memperkukuhkan agenda kecemerlangan negara kita. Kita nakkan hidup sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Kita perlukan kemajuan. Kita kena tahu di mana kedudukan fardu ain dan fardu kifayah. Kita bukan nak lahirkan pemimpin-pemimpin macam ini. Mahfuz ni boleh bercakap agama, praktisnya kita bagi peluang mereka. Tunjukkan kemampuan dengan visi untuk mentadbir dan membawa kesejahteraan kemakmuran kepada negara. Saudara-saudari, keluarlah, timbullah ilmu sebanyak mungkin, belajarlah berpolitik, jangan memihak mana-mana, bukalah minda kita, bangunkan diri kita sebagai satu agen perubahan kepada negara kita. Keluar lepas 3 tahun, persilakan. Yang minat ke arah situ, ke situlah. Yang minat ke arah sini, ke sinilah. Itu baru betul. Ini jangan kita memusuhkan suasana. Terima kasih. Okey. Lain kali saya nak bagi tegas. Saya bukan pihak kerajaan. Saya nak bertegas di sini. Tolonglah sikit jagalah nilai etika kita. Kalaulah ini caranya nak menjemput pemikir untuk berdialog, saya minta kepimpinan tertinggi universiti mengkaji semula wajar tak wajar untuk berdialog. Kalau inilah suara saudara sebegini, sekian. Apabila itu kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, tolong beri laluan. Sebenarnya kedatangan saudara-saudari memang kita tidak jangka jumlah sebegini ramai. Tetapi tidak apalah, kerana suasana yang perlu keterbukaan. Kita tidak mahu buang masa. Kalaulah dengan bertepik bersorak sedemikian, dia tidak memberi laluan kepada hujah-hujah sampai menyebabkan seorang daripada kita juga merasa tidak senang. Saya sendiri pun merasa tidak senang. Saya rasa ramai merasa tidak senang. Cuba angkat tangan siapa yang rasa tidak senang dengan cara ini. Nampaknya mungkin ini kali terakhir lah. Kalau begini caranya, saya memberi nama Persatuan Kaki Tangan Akademik untuk memberi sokongan kepada Persatuan Mahasiswa Akademik dengan penuh harapan bahawasanya kita mengenengahkan tradisi keilmuan dalam menara gading begini. Ya.
Untuk meneruskan pusingan kedua, saya minta yang paling muda untuk bersuara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah kita sama-sama memberikan kerjasama kepada pihak penganjur yang mahukan sedikit keterangan. Boleh tak boleh? Baik, yang pertama, sebab ini sesi dan slot kita untuk membidas. Jadi yang pertama sekali yang ingin saya memberikan komentar, iaitulah apa yang disebutkan oleh Saudara Zain. Kita kena ikut saluran. Baik, jadi bila mana kita ikut saluran ni, selama saya menjadi mahasiswa, saya terfikir lama. Tidur bangun terfikir, saluran ni macam mana? Kalau kata kita ikut saluran kita berdebat, alhamdulillah, Universiti Kebangsaan membenarkan ada PAS, ada keadilan, ada UMNO dan sebagainya. Universiti Malaya pun membenarkan. Tetapi apa yang telah terjadi di Universiti Islam Antarabangsa? Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah ditamatkan dia punya kemasukan tiba-tiba. Apa telah terjadi di Universiti Putra Malaysia? Apa yang telah terjadi di Universiti Utara Malaysia? Saya pasti jawapannya tak boleh pemimpin politik masuk. So macam mana saluran? Baik, kita cuba cari dia. Tak boleh, kita cari lain. Kita buat perbincangan, dialog dengan pemimpin. Saya ketika mana mahasiswa cuba untuk menangani isu mutan yang terlalu banyak berlaku. Kita panggil kawan-kawan universiti kita nak ikut saluran, tak nak demonstrasi dulu. Kita kena buat jumpa dialog baik. Kita berjumpa, kita minta jumpa dengan Datuk Dr. Hamid Osman sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kami menyatakan bahawa kami semua pimpinan tertinggi mahasiswa nak berjumpa, minta tolonglah. Kami nak bincang. Dan dia tidak mampu untuk membenarkan kami berjumpa dengannya. So bagaimana? Yang ketiga, kami mengambil peluang, tak apalah, minta pun tak boleh, ambil peluang saja. Ketika mana hadirnya menteri-menteri, Perdana Menteri Dr. Mahathir sendiri dalam satu majlis ketika seminar kepimpinan mahasiswa ketiga di Universiti Teknologi Malaysia Jalan Semarak, saya juga menjadi pesertanya. Wah, inilah masa kami nak berdialog dengan Perdana Menteri. Alhamdulillah beliau datang. Tetapi hanya 2 soalan dibenarkan. Tak dapat menyatakan. Saluran macam mana lagi ya? Macam mana? Demonstrasi kena tangkap. Tamat pinjaman. Kalau macam di Universiti Utara Malaysia, ada yang sampai kena buang, ada yang sampai kena gantung. Tak boleh juga ya. Jalan mana agaknya? Jadi blank. Itu. Yang kedua, bila mana disebut tak boleh 2 alam. Tadi fatwa itu telah pun dinasahkan oleh Tuan Haji Mahfuz. Alhamdulillah. Kat saya pun mengaji Usuluddin, Bachelor Usuluddin, tak ada fatwa tu. Jadi bila mana tak boleh dua alam, baik macam ni, tak boleh diheret kepada kepartian di luar. Tapi kita tahu parti-parti di luar itulah yang akan menentukan kepimpinan negara. Bila mana dia jadi pemimpin negara, dia akan menentukan dasar. Jadi mahasiswa juga nak memainkan peranan untuk mana-mana yang dirasakan baik, dia kena berikan sokongan kepada parti yang terbaik pada pandangan mereka. Dia bukan masalah tak ada kaitan, dia ada kaitan. Sebab kita juga akan ditindas kalau pemimpin itu salah, kalau parti itu salah, kita juga akan ditindas ketika mana kita jadi mahasiswa. 2. Disebut oleh Dr. Hector Kinloch, seorang sarjana barat. Kita ambil barat sikit. Ada orang tak dengar sangat Al-Quran, kita ambil barat sikit. Dr. Hector mengatakan bahawa pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa adalah pengundi. Kita cukup umur untuk mengundi atau tidak? Adalah pengundi satu. Yang kedua,
dewasa yang masih muda. Kita dewasa tapi masih muda. Bakal pemimpin dan opinion maker untuk masa hadapan. Opinion maker untuk masa hadapan. Ini adalah seorang pengkaji sarjana barat, pengkaji macam mana gerakan mahasiswa, gerakan orang-orang muda. Ini yang dinyatakan olehnya. Dan kita setuju walaupun dia barat. Baik, yang seterusnya, bila mana kita berpolitik akan hancurlah akademik. Saya berpolitik walaupun tidak dibenarkan oleh aku, tapi tak boleh pacung dah sebab saya dah keluar. Dan saya dapat bachelor, kepujian kelas 2 tertinggi, dan dalam pelajaran saya 7A saya boleh dapat. Bukan nak panggil diri, ada boleh. Dan sahabat saya boleh tengok dekat pendaftar peperiksaan. Wan Jibizan Wan Rahman, Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya, juga berpolitik, dapat first class 10A. Boleh, bukan susah sangat belajar ni. Senang je. Baik, yang keempat, AUKU dinyatakan tidak menyekat minda mahasiswa untuk berkembang. Ini sudah satu kekeliruan. Kerana dalam AUKU Section 15/4 dinyatakan bahawa, boleh rujuk dalam AUKU, tidak dibenarkan kepada mana-mana pelajar untuk memberikan yang pertama simpati pun tak boleh. Kepada mana-mana parti politik, UMNO pun tak boleh, PAS pun tak boleh, Keadilan pun tak boleh, PRM pun tak boleh. Kalau kerajaan buat sesuatu benda, memberikan RM1,000 pinjaman pun tak boleh, tahniah tak boleh. Simpati lah tu, simpati tak boleh. Tidak boleh memberikan simpati ataupun menyertai. Okey. Simpati pun tak boleh, ataupun menyatakan sokongan ataupun bantahan pun tak boleh. Ini menyekat minda mahasiswa. Menyekat. Menyekat. Baik. Bukan sekadar itu yang ada dalam AUKU. AUKU dicipta memang untuk melemahkan mahasiswa dan gerakan mahasiswa. Kita semua tahu konsep syura dalam Islam, wa amrahum syura bainahum. Dan dalam urusan kamu hendaklah kamu bermesyuarat. Dalam universiti pun ada mesyuarat kabinet, senat. Sebab apa perlukan mesyuarat? Sebab apa Naib Chancellor tak boleh buat keputusan seorang? Sebab dia seorang. Keputusan dia mungkin dia tak nampak sebelah sana, mungkin nampak sini, mungkin dia nampak sini. Jadi perlukan 2-3 orang. Bila mana berkumpulnya 2-3 orang, bila berkumpulnya senat itu, ramai yang berbuat keputusan, ramai yang memikirkan keputusannya, insya-Allah paling dekat dengan yang terbaik. Betul atau tidak? Tetapi dalam AUKU tidak dibenarkan mana-mana mahasiswa berkumpul seramai 5 orang tanpa kebenaran Naib Chancellor. Tak boleh pergi makan 5 orang atau kena tangkap. AUKU. Penat Naib Chancellor. Betul, mesti penat punya Naib Chancellor. Inilah yang telah kita nyatakan semasa saya mahasiswa. Kalau macam ini Naib Chancellor penat. Tiap-tiap hari mahasiswa datang. Tiap-tiap hari mahasiswa datang. Nak jumpa minta kebenaran, nak pergi makan kat kedai 5 orang, boleh tak? Ini menyekat. Ini menyekat yang pertamanya kebebasan pergerakan mahasiswa. Yang keduanya mahasiswa nak bertukar-tukar pemikiran pun tak boleh. Tak boleh. Jadi ini menyekat perjalanan minda mahasiswa sebab tidak boleh berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Itu saja aku qali hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara-suara yang tidak memenuhi lompang-lompang kosong, suara-suara kosong, suara-suara yang bising, yang mengaku bahawasanya itu suara ilmu. Biar saya ingatkan di sini ada sekumpulan pelajar yang kita khaskan dalam dewan ini untuk mendengar, untuk meneliti, untuk menganalisa dan menulis. Saya sendiri pun menulis. Kalau suara-suara yang baik-baik, yang memberi sokongan dan dukungan, ini membantu minda kita untuk mendokumenkan malam ini. Ini malam sejarah. Saya ingin umumkan, di luar sana ramai lagi yang nak masuk. Saya sudah kunci pintu. Ya. Dan di dalam sini cukup bersemangat. Tunjukkan semangat yang betul. Semangat intelektual, semangat kesarjanaan. Di sini UKM, di sini Majlis Ilmu. Silakan, saudara. Saudara pengurusi ahli panel, hadirin seperti sekalian.
Pada hemat saya sebenarnya, apabila kita lihat soal sorakan, sorakan kita bukan sorakan sembarangan. Sorakan kita sorakan intelektual muda yang sedar dan penuh sedar. Bukan sorakan yang tidak faham ke mana kita nak bawa negara kita ini. Oleh demikian bagi saya, asal saja sorakan saudara itu dari dhamir hati yang penuh sedar, ia bukan menyebabkan negara kita tergadai. Tetapi yang akan menjadikan negara kita tergadai, malahan kadang-kadang kita lihat, bukan senak hina peribahasa lama, tapi kadang-kadang menang sorakan pun tergadai, itu sudah tidak relevan lagi. Kata-kata cukup popular pada hari ini. Tetapi yang menggadaikan kampung dan negara kita adalah menang politik wang, negara tergadai. Menang budaya fitnah, negara tergadai. Sudah pusing minta saya jangan terlalu bersemangat. Saya kata juga, saya ni orang muda. Macam mana tak boleh semangat? Sebab tadi saya lihat pengdeklamasi sajak pun yang dah berjanggut putih pun cukup semangat. Jadi malulah saya, orang muda tidak semangat kan? Oleh demikian, perjuangan kebenaran dan keadilan ini teras kita sebenarnya. Dan kalau kita punya teras kebenaran dan keadilan, di mana kita berpijak, kita tidak akan tergelincir. Jangan khawatir. Bagi saya, kalau tindakan kita atas landasan kebenaran dan keadilan, Malah Datuk Syumi Ibrahim, bekas Presiden MBM, dia selalu mengajar saya dalam MBM, kita berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Saya teruskan perjuangan itu. Tapi tengah saya berjuang, dia lari. Dia tak lari, dia menyorok saja. Para hadirin seperti sekalian, kesedaran dan kewajaran kita berpolitik, kerana saya yakin mahasiswa memang sudah dewasa dan cukup matang dan tidak punya kepentingan apa-apa. Dan ini saya fikir kekuatan yang ada pada mahasiswa. Mahasiswa tidak punya kepentingan apa-apa. Sebab itu jangan mudah menuduh sebenarnya mahasiswa disogok, mahasiswa dihasut. Jangan sebut demikian. Saya pernah memimpin mahasiswa. Pandangan pendirian saya, kerana kita yakin demikian, kita tidak pernah disogok, tidak pernah dihasut oleh orang dalam atau oleh orang luar, oleh orang dalam negeri atau luar negeri, tapi atas keyakinan kita. Bagaimana ungkapan Profesor Ismail Faruqi? The person that is relevant here is a person with a cause. And a person with a cause is a person who has vision. Rakan-rakan datang pada malam ini, saya yakin punya wawasan, punya visi. Sebab itu kedatangan kita hadir. Oleh demikian, para hadirin yang hormati sekalian, dengan kedewasaan kita, kita punya maklumat, kita terdedah. Maklumat dari internet yang kita terima, maklumat dari akhbar kita terima, dari berbagai pihak kita baca semuanya. Ini yang memungkinkan kita membuat pendirian sebenarnya. Oleh demikian, pada hemat saya, kewajaran kita berpolitik ini kerana budaya politik yang sedia ada ini, dalam banyak keadaan kita sudah dipengaruhi oleh budaya politik Machiavelli. Di kalangan sebahagian ahli politik di negara kita ini, tanpa saya menyebutkan nama secara umum, kita sudah, aku
campur dengan politik uang. Sebagainya hilang adlisme. Mudah berbohong dan mungkir janji. Mudah memfitnah orang lain. Itu sudah mainan. Kalau sudah Al-Quran dengan jelas memperingatkan kita, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih besar dosa dari membunuh. Tapi ada kalangan yang boleh memainkan fitnah sewenang-wenangnya. Hancurnya demokrasi di kalangan sebahagian kita, budaya ampuh dan mengugut, keserakahan nafsu dan kuasa. Masa tamat. Sampai masa tamat. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkata-kata, memanglah dia graduat UKM. Mungkin ramai lagi yang akan ikut jejak langkahnya. Dari segi masa, kita memang menepati masa. Sepatutnya sesi soal jawab 10.30 malam berdasarkan atur cara majlis. Sekarang kita ada seorang lagi. Kalau kita lewat pun lewat 2-3 minit saja. Maknanya majlis ini dari segi penjagaan masa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada audien kerana tidak ada masa injuri yang banyak. Terima kasih. Sekarang ini Saudara Datuk Suami Ibrahim, dipersilakan. Saudara pengurusi, ahli-ahli panel, saudara dan saudara sekalian, izinkan saya untuk sedikit menyatakan pendirian dan pandangan setelah dikupas oleh ahli-ahli panel. Pertama, Saudara Mustafa Kamil Ayub, waktu saya jadi Presiden Majlis Belia Malaysia, lantang dengan slogan beliau bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Rupa-rupanya dipinjam oleh Parti Adil. Mana dia setujulah dengan pendirian saya. Ini kata realiti. Mana kita dah buat dah lama dah. Kita buat dah lama dah. Itu yang Saudara Mustafa Kamil tu duk cedok dia, kita buat semua dia habis sapu habis, tak apalah. Saudara dan saudara sekalian, kita dah cukup matang. Kita dah cukup dewasa dalam menghadapi kemelut politik, ekonomi dan sebagainya. Berpijaklah kepada realiti, kepada kenyataan yang betul. Kenapa nak sibuk kawan kita tu? Dia nak lepas saja. Saudara pengurusi, saya ingin tegaskan di sini. Saya ingin menyatakan bahawa mahasiswa mesti ada pendirian yang tersendiri. Mahasiswa lebih dilihat berwibawa. Mahasiswa lebih dilihat lebih ada kredibiliti dengan ada pendirian pandangan tersendiri tanpa disogok oleh mana-mana pihak atau daripada kerajaan. Mahasiswa boleh kemukakan pandangan apa saja dalam soal politik, soal ekonomi, pendidikan, apa saja. Apakah selama ini tidak ada saluran? Saudara, kalau saudara kata tidak ada saluran, GPMS sanggup menjadikan saluran saudara untuk berhubung dengan kerajaan. Kita boleh lakukan. Kalau saudara berani sebagai mahasiswa, sebagai pemimpin, kenapa kita tak berani jumpa pemimpin-pemimpin yang ada? Saya pernah jumpa saudara dan saudara sekalian untuk bertemu dengan Perdana Menteri, nyatakan perasaan saudara, beritahu apa masalah sebenarnya. Saudara, bukan budaya kita atas nama kebebasan untuk bersuara. Kita boleh kata apa yang kita suka, membelakangkan peraturan, membelakangkan undang-undang,
Pembinaan jambatan pelapinan rugi menggunakan wang rakyat, tidak cukup membazir, macam-macam kata pembangkang, sampailah pilihan raya di Parlimen Permatan Pauh Pempah sudah menyatakan jambatan itu membazir, tapi Saudara Mahfud lalu jambatan tu hari. Realiti daya bumi dihentam dimaki hamu oleh kerajaan, dimaki hamu oleh pembangkang, menyatakan projek daya bumi membazir, projek itu membazir, projek ini membazir, merugikan orang rakyat dan sebagainya. Tapi akhirnya pembangkang juga yang gunakan kemudahan tersebut. Berpijak kepada bumi yang nyata. Berpijak pada bumi yang nyata. Bukan soal emosi, bukan mengikuti perasaan, tapi keadaan sebenarnya mesti dilihat secara rasional. Saudara dan saudari sekalian, itu sebabnya saya pesan pada adik-adik, kita sebagai pelajar, golongan terpelajar, sebagai mahasiswa, seharusnya ada sikap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kebebasan bersuara yang diberikan oleh kerajaan, apakah kerajaan selama ini zalim? Apa yang zalim? Apa yang tidak adil? Apakah kerajaan tak buat universiti untuk saudara? Apakah kewangan beasiswa tidak diberikan pada saudara? Beasiswa mana saudara dapat? Kalau saudara menafikan beasiswa pinjaman kerajaan yang diberikan, saudara dianggap sebagai mahasiswa yang angkuh. Bertenang. Saudara bercakap soal iman. Mana letak keimanan? Tak bagi peluang orang bercakap. Karena kononnya saya tidak memihak kepada saudara, maka nak maki hamu nak sorak saya. Tak. Mana kredibiliti saudara? Masyarakat hilang hormat kepada saudara. Saya dah katakan tadi, kita ingin lahirkan mahasiswa yang bijak bertindak. Kita mengambil contoh kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Tun Perak Bendahara Melaka. Tak perlu perang, tapi helah yang diberikan oleh Tun Perak, tentera Siam boleh lari cabut, tak perlu demonstrasi. Ini yang katakan kebijaksanaan sana dan sini. Bukan ikut suka apa yang kita buat. Fikir dulu sebelum bertindak. Ya. Kita kena bersyukur. Dengan kesedaran yang telah sediakan oleh kerajaan. Masa bantuan yang sediakan. Masa bersyukur. Itulah setakat itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil keputusan di sini untuk tidak membenarkan pusingan ketiga. Sebab pada hemat saya dan daripada raut muka saudara-saudari sekalian, sudah puas nampaknya. Dan juga dengan kekangan masa yang kita ada, justru itu dengan ini saya membatalkan pusingan ketiga. Terima kasih. Kita masuk sesi soal jawab. Dan pelajar sempena kegawatan ekonomi, saya fakulti ekonomi tahun akhir insya-Allah. Jadi sebenarnya soalan saya sunting khas untuk Datuk Isyamuddin. Jadi oleh kerana tak datang, saya tujukan khas kepada pembantu beliau. Jadi yang saya sedia maklum bahawa tokoh
sehingga ke hari ini adalah merupakan tokoh-tokoh pemimpin yang aktif semasa di kampus. Tak perlu saya nyatakan sesiapa, harap sedia maklum. Jadi masalahnya sekarang ialah senario penerapan ilmu sekarang menyaksikan bahawa pemimpin mahasiswa harus bersikap luas dan marah dalam bicarakan sesuatu itu. Tetapi realitinya mahasiswa seolah digari, idealisme perjuangan mereka dibelenggu, dirandai. Soalan saya belum habis. Jadi ingin saya tegaskan bahawa saya suka sangat mengajukan soalan yang betul, retorik. Soalan retorik. Okey? Jadi kenapa pemimpin mahasiswa seolah-olah, bukan seolah-olah lagi lah, dan memang realiti, dirantai, pemimpin mahasiswa dirantai, dibelenggu dan digari oleh peraturan-peraturan yang terlalu kolot, terlalu rigid. Jadi ingin saya nyatakan bahawa bersempena dengan tema karisma, memperteguh kepimpinan, memperteguh aspirasi kepimpinan milenium baru, agar saya menyeru agar mahasiswa menafikan pernyataan ini. Dan saya minta, sebelum saya sudahi soalan saya minta soalan saya dijawab macam mana pun. Jangan tak jawab. Ya, Universiti pindahan 75 telah pun banyak kali dipindah sesuai dengan peredaran masa dan keperluan negara. Tetapi apa yang dipersoalkan, kenapa saudara begitu gairah meminta supaya Akta Universiti dan Kolej Universiti dipindah? Apakah benar AUKU mengikat mahasiswa berpersatuan dan berpolitik? Apakah dengan adanya AUKU mahasiswa menjadi lesu? Atau anda takut dengan diri anda dan seterusnya meletakkan kesalahan kepada AUKU? Jika AUKU mengikat pergerakan mahasiswa, bagaimana mungkin masih ada terlalu banyak persatuan yang begitu aktif menjayakan berbagai program, sama ada bertaraf peringkat kebangsaan ataupun bertaraf antarabangsa, yang melibatkan ribuan, malahan ratusan ribu ringgit perbelanjaan. Adakah AUKU menjadikan mahasiswa lesu, atau aktiviti yang anda lakukan yang menyebabkan mereka lesu dan kaku? Jika terdapat di universiti, khususnya universiti kebangsaan ini, ketika ini mereka yang memperlihatkan kewibawaan, memimpin, bijak berkomunikasi, kaya dengan idea, kreatif, berketerampilan, mampu menganjurkan aktiviti-aktiviti yang hebat. Dan jika ada yang masih lesu dan kaku, kenapa Akta Universiti dan Kolej Universiti yang disalahkan? Aku yang mencengkam atau anda yang mencengkam gerak-geri rakan-rakan anda? Aku yang mencengkam atau anda yang mencengkam gerak-geri rakan-rakan anda? Aku yang menyebabkan anda susah untuk berorganisasi, atau anda yang tidak tahu berorganisasi? Jika ramai mahasiswa boleh melakukan sesuatu yang hebat, tetapi kenapa AUKU yang anda salahkan? Jika semua mahasiswa atau badan mahasiswa atau bekas pemimpin mahasiswa jadi kaku dan lesu, maka saya setuju bahawa AUKU punca utamanya. Sekian. Terima kasih. Selamat petang kepada rakan-rakan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk pengetahuan semua, nama saya InsyaAllah Syairiman Badri. Saya bukan dari UKM, tapi salah sebuah IPTA berhampiran sebagai tanda sokongan kepada UKM atas anjuran cepat usaha UKM. Terima kasih. InsyaAllah kita bersatu di bawah sebuah IPTA di mana kita bergabung di dalam kami. InsyaAllah. Dan untuk kawan-kawan semua, saya bersama-sama berada di seminar kepimpinan ketiga di UTM bersama pengurusi Gamis, dan saya tahu suasana yang berlaku pada masa tersebut. Soalan saya yang pertama ditujukan kepada wakil Ketua Pemuda UMNO. Ke mana perginya Ketua Pemuda UMNO pada malam ini? Harap saya bukan berhubung dengan kerajaan, saya bukan menyokong pembangsa
saya, bila saya mengundi, itulah parti sokongan saya. Dan soalan saya, bukan soalan, saya selang sedikit. Sebenarnya kan saya mewakili mahasiswa di dalam sektor ini kecil hati dengan kata-kata seolah-olah kami tidak beradab. Sebaliknya, siapakah punca kami tidak beradab di dalam dewan ini? Dan soalan saya yang terakhir, insya-Allah, doakanlah yang terakhir. Okey. Adakah pihak kerajaan maupun sesiapa tahu saya menyokong UMNO, saya menyokong DAP, DAP. Adakah saya menyokong PAS ataupun keadilan jika saya berjuang dalam politik? Jadi, di manakah kewajarannya mahasiswa dihalang berpolitik? Itu saja. Wallahualam. Saya kira sudah terjawab dan saya benarkan soalan yang pertama dijawab. Nak tanya pada saya seorang, ramai kawan-kawan lagi. Saya tetap nak menjawab. Soalan pertama, terima kasih rakan adida kita daripada Universiti Putra Malaysia. Pertama soalannya, ke manakah perginya Ketua Pemuda UMNO? Datuk Isyamuddin ada di rumah dia. Dan tak salah, saya dah bagi tahu pada penganjur, saya tak minta, mungkin Presiden Mahasiswa BMPM boleh jelaskan. Saya mendapat jemputan jam 4.30 semalam, confirm. Saya cakap dengan beliau, dengan penganjur, bahawa saya sudi hadir dan saya suka hadir lebih-lebih lagi di UKM ini. Tetapi saya bagi tahu, saya hadir atas kapasiti sebagai salah seorang Exco Pemuda Malaysia yang bertanggungjawab dalam majlis kemahasiswaan dan latihan. Itu jelas. Jangan soalkan siapa tak hadir. Okay? Saya ingin berlaku adil kepada seramai mungkin. Memang kita ada masa. Masa kita sampai 11.15. Ya? Mengikut acara majlis, saya berpegang kepada apa yang ada di hadapan saya. Saya lihat begitu ramai yang ingin bertanya. Saya ingin mengubah format sedikit dan membenarkan pertanyaan soalan tanpa meminta siapa saja untuk menjawab. Saya akan kumpulkan semua soalan itu dan pendebat-pendebat akan kumpulkan semua soalan dan menjawab dalam satu sesi terakhir. Ya. Boleh mulakan soalan. Soalan nama Keadilan bagi rakyat Malaysia secara menyeluruh adalah politik kepatihan. Yang kedua, saluran yang manakah yang dikatakan oleh saudara Zaid Ismail yang dikatakan saluran yang betul? Yang ketiga, soalan yang ketiga, apakah idealisme Datuk Suhaimi semasa di GPMS, di MBM masih berterusan? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sekali sudi memberi saya berucap. Okey, soalan saya. Wajarkah mahasiswa berpolitik? Tetapi sebelum kita menyebut wajarkah mahasiswa berpolitik, saya tengok ahli panel daripada UMNO dan GPMS tidak fokus kepada wajarkah mahasiswa berpolitik, tetapi lebih fokus kepada berpartian. Satu lagi, belum lagi soalan. Satu lagi, wakil daripada, kalau saudara tidak ada soalan, ada soalan. beri laluan kepada yang ada soalan. Kata kita naklah berpijak kepada bumi yang nyata. Okey, saya nak tanya. Sekarang ni dia duduk dekat bumi yang nyata ke tak? Memang kerajaan yang buat, tetapi kerajaan buat atas duit siapa? Duit kerajaan. Duit kerajaan ke duit rakyat? Duit rakyat. Masalah sekarang ni, adakah GPMS berpijak kepada bumi yang nyata? Duit kerajaan ke duit rakyat? Kalau duit rakyat, kenapa dia kata duit kerajaan? Baik, terima kasih. Umur mengundi di Malaysia 21 tahun, masuk universiti 18 tahun. Apakah mereka-mereka yang berada di tahun 1, 2 dan 3 belum layak mengundi menunjukkan matang pelajar-pelajar mahasiswa tersebut? Sedangkan negara-negara lain umur sudah diturunkan daripada 21 kepada 18 dan 16. Kenapa Malaysia masih mempertahankan umur 21 untuk mengundi, sedangkan pelajar-pelajar kita silent please. Sedangkan pelajar-pelajar kita 18, 19, 20 sudah berada di
tahun ketiga. Apakah itu memperbudakkan pelajar-pelajar universiti? Pertama. Itu soalan pertama ya. Soalan kedua. Negara Malaysia telah memecah rekod baru dunia. Bila mana? Kali pertama mereka yang terlibat dalam peristiwa liwat dipenjarakan selama 6 bulan atau selebihnya. Sudikah pihak wakil UMNO dan juga Datuk Fahmi, saya mengajak, saya bersama-sama dengan pelajar-pelajar di sini dengan pertanyaan saya pada malam ini juga, kita hentikan perniagaan liwat yang berada di sekarang ini. Ya, terima kasih. Minta saudara saya faham soalan tersebut. Terima kasih. Okey, sudah. Ya. Okey, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang ibu hari ini memohon kenapa penuntut yang berilmu dipilih masuk institusi pengajian tinggi dianggap tidak sesuai untuk berfikir menentukan masa depan agama, negara dan orang yang wajar memimpin negara ini. Terima kasih. Nama saya Kamal Ainiah Kapur Zaman, Peguam. Saya di sini sekarang berdiri bukan di atas mana-mana platform politik sebab saya adalah seorang warga negara Malaysia. Seperti mahasiswa-mahasiswa di universiti sekarang, di bawah perlembagaan Fasa 10. Mahasiswa ada apabila mencapai umur 21 tahun boleh memilih dan boleh dipilih. That is, you can vote and be voted upon. Soalan saya kepada ahli panel, kalau perlembagaan kita telah menjamin hak ini, di manakah di dalam perlembagaan atau di manakah dalam mana-mana undang-undang yang menyekat mahasiswa daripada berpolitik ataupun berparti politik? Sila rujuk Seksyen 15 Akta Universiti dan Universiti Kolej, di mana, ingat, di mana mahasiswa dibenarkan untuk menganggotai mana-mana pertubuhan, parti politik atau persatuan pekerja dengan syarat diluluskan oleh Timbalan Chancellor. Kita rujuk, adakah Timbalan Chancellor berhak untuk menghad atau menghalang mahasiswa daripada melaksanakan hak asasi ini? Pada saya, jikalau seorang Vice Chancellor itu menghalang dan menghad mahasiswa, dia telah melanggar perlembagaan persekutuan. Terima kasih. Dan soalan saya khusus kepada saudara Mahfuz. Ya, soalan terakhir. Ya. Saya setuju dengan 2-3 orang ahli panel tadi bahawa parti politik ni agak sensitif. Tetapi saya ingin menyatakan, pernah tak kita terfikir mengenai citizen politik? Kuasa rakyat berpolitik. Kita menentu kerajaan kita, kita meletak mereka di sana dan kita berhak menjatuhkan mereka. Terima kasih. Kalau tidak, masa kita hilang. Baik, soalan pertama saya, apakah pinjaman itu satu rasuah? Apakah pinjaman itu satu rasuah? Diberi kepada pelajar, akhirnya pelajar tidak boleh bersuara, tidak boleh bertanya mengapa dan mengapa. Mengapakah pinjaman itu seolah-olah rasuah? Pertama. Keduanya, media masa sekarang, kalau dilihat luar negara, media masa memberikan sepenuh liputan kepada semua parti-parti, sama ada kerajaan ataupun pembangkang. Kenapa media masa di dalam negara ini seolah-olah berat sebelah kepada kerajaan sahaja? Berilah kepada parti-parti yang lain. Terima kasih. Terima kasih.
kasih. Ditujukan kepada Esko Pemuda UMNO. Jika sekiranya mahasiswa tidak dibenarkan melibatkan diri dengan politik kepartian, kenapa semasa seminar persediaan pelajar ke RPTA, khususnya Kerajaan Barisan Nasional, kenapa pemimpin-pemimpin di kalangan Kerajaan Barisan Nasional menghasut pelajar untuk menyokong kerajaan yang sedia ada sekarang, kononnya bagi menjaga Kita berhenti dulu untuk sesi soal jawab dan insya-Allah sekarang terpulang kepada pendebat ya. Saya minta pendebat beri laluan kepada sesi soal jawab dengan memberi respon, memberi maklum balas, memberi jawapan kepada jawapan itu secepat mungkin, secepat mungkin. Ya, sila daripada yang belah kanan. Saudara pengurusi, rakan-rakan yang bertanya, saya rasa amat bertuah dengan soalan-soalan yang cukup memberangsangkan, yang melambangkan semangat dan kesedaran kita. Saya ingin respon persoalan. Pertama, Saudara Wan, soal perjuangan keadilan yang kadang-kadang dilihat sebagai kepartian. Soal perjuangan keadilan ini perjuangan sejagat. Sebab itu bagi saya mahasiswa wajar berpolitik kerana banyak agenda perubahan yang mesti kita lakukan. Dan mahasiswa adalah antara kelompok yang paling utama dalam soal menggerakkan agenda perubahan ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sama ada dalam konteks membina budaya politik baru yang lebih bersih, mengutamakan syura, menekankan realisme, soal ekonomi yang lebih adil, soal pendidikan yang tidak membebankan mahasiswa atau pelajar, soal sosial bagaimana. Jadi sebab itu saya melihat bahawa keperluan perjuangan keadilan itu kita tegakkan, pelibatan mahasiswa adalah amat penting. Begitu juga soal media katakanlah. Ini juga seharusnya kita lebih adil dan lebih terbuka. Dan jangan kita perlekeh kemampuan rakyat kita menilai. Sebab rakyat kita sudah bijak. Oleh demikian seruan saya adalah keperluan kita membina budaya politik yang lebih sehat. Dan untuk itu pada hemat saya, secara keseluruhan daripada semua soalan itu tadi, saya terus menegaskan keperluan dan kewajaran mahasiswa dibenarkan untuk berpolitik dan menyatakan dan pendirian dan pandangan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Saudara pengurusi, ahli panel dan saudara-saudara yang berhati sekalian, banyak soalan-soalan dan saya nak respon kepada soalan yang pertama tadi, bahawa idealisme perjuangan mahasiswa digali. Bukan digali, idealisme perjuangan mahasiswa diliwat. Sudah diliwat, yang akhirnya kita melihat bahawa hari ini barulah bermulanya satu kebangkitan baru di kalangan mahasiswa dan seluruh ahli akademik dalam negara kita untuk memahami dan menunaikan hak mereka yang sebenarnya yang sudah dipahami oleh seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita sejak daripada dahulu. Sebab itu saya bersetuju dengan saudari Puan Kamal Aniah tadi yang mengatakan bahawa kalaupun kita terlalu sensitif dengan soal politik kepartian, tetapi apa yang harus kita lihat bahawa gelombang yang sedang berlaku dalam negara kita ialah people power, kebangkitan masyarakat dan rakyat untuk menuntut satu perubahan kepada masa depan negara kita. Politik berdasarkan kepada amalan setiap kawan, kronisme, nepotisme, keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Dan kita seharusnya mahasiswa, penglibatan mahasiswa dalam berpolitik, dan bagi saya bukan sekadar mahasiswa tetapi penglibatan, kewajaran penglibatan ahli akademik dalam berpolitik ialah untuk mengembalikan kemurnian politik dalam negara kita. Oleh sebab itu, sudah sampai masa dia bagi kita semua peringkat untuk memastikan keluarga kita, jiran kita, rakan kita, seluruh rakyat untuk bersama dengan gelombang kebangkitan people power, kuasa rakyat untuk menuntut perubahan ini. Wallahu a'lam. Sekalian, tadi banyak soalan yang telah dibangkitkan kepada saya. Saya cuma nak beritahu, nak tegaskan. Sebenarnya untuk saudara mengkritik cara terbuka itu memang ada, dibenarkan dalam perlembagaan. Kenapa nak perlu nak nafikan?
ada saluran yang terbuka. Yang ini nampaknya saudara tidak boleh terima hakikat. Yang kedua, mana mungkin mahasiswa dirantai, mana mungkin mahasiswa dikongkong, diperalatkan oleh kerajaan. Tak kena. Kebebasan tetap diberi kepada mahasiswa untuk mengadakan aktiviti, untuk mengadakan program. Buatlah program apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang. Buat. Boleh. Apa yang tak boleh? Saya sendiri sama ada dalam MBM ke dalam JPMS, saya sentiasa bersama mahasiswa menganjurkan program dan aktiviti kemasyarakatan. Tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah. Boleh buat program. Yang ketiga, saudara tanya tadi. Dia tanya takat mana idealisme saya. Sama ada saya teruskan idealisme pupuk dalam MBM dan masa saya universiti lagi. Saya nyatakan dengan tegas, saya teruskan perjuangan idealisme yang saya pupuk sejak saya jadi pelajar lagi. Ini tidak siapa yang boleh persoalkan. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, soal idealisme, saya berhak untuk memilih dan mengikuti haluan saya sendiri berasaskan kepada prinsip perjuangan yang telah dipupuk selama ini. Saya boleh katakan, kalau tak betul, memang tak betul. Kalau betul, kita sokong. Masalah yang kita hadapi sekarang ni, apa yang betul, mahasiswa diheret oleh pembangkang, menyatakan itu betul pun tak betul. Ini masalah. Ini dia katakan masalah sombong, angkuh, tak tahu mana mereka datang. Sedar diri sendiri. Saudara sabar. Saudara dalam dewan boleh mendabit dada. Saya tak katakan saudara mewakili mahasiswa, sebab boleh kata majoriti mahasiswa menyokong pihak kerajaan. Mereka tahu hati budi kerajaan. Berapa ramai dalam dewan? Saya boleh nak tanya, berapa ramai dalam dewan? Boleh buat undi cara terbuka. Siapa yang menyokong, siapa yang tidak? Jangan terperangkap dengan daya propaganda yang dimainkan oleh pembangkang sehingga kita menafikan apa yang telah dibuat oleh kerajaan. Ini hakikat saudara. Saudara yang saya hormati sekalian, mengenai bumi nyata atau tidak, ini perlu disedari oleh mahasiswa. Kalau kita matang, kalau kita rasna, kita terima hakikat sebenarnya. Jangan terikut-ikut dengan perasaan emosi yang dimainkan oleh pembangkang sehingga kita diperalakan. Saudara dan saudari yang hormati sekalian, saudara saya cakap tentang soal kerajaan. Kerajaan itu siapa? Kerajaan itu siapa? Kerajaan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Saudara kalau tidak puas hati dengan kerajaan, saudara boleh tentukan dalam pilihan raya. Kita mengakui kuasa rakyat. Banyak tomahan menyatakan bahawa kerajaan hari ini tumbang di Sabah. Hakikatnya BN Sapu Bersih kerajaan yang ada diakui oleh rakyat. Terima kenyataan. Kita melalui proses demokrasi berparlimen hormati keputusan kerajaan. Kerajaan itu siapa? Kerajaan tidak zalim kepada rakyat. Kerajaan buat itu, ini dan sebagainya untuk kita semua. Ya, masa saudara sikit lagi. Mengenai seminar APT yang dianjurkan oleh kerajaan, jangan silap. Tanduk sini. Bersabar. Takkan tak boleh bagi kod. Sabar. Saudara tanya soalan, kemudian saya tak boleh jawab. Macam mana? Saudara bagi soalan untuk saya jawab. Baik. Mengenai seminar APT, memang kerajaan anjurkan untuk mengadakan orientasi untuk pelajar-pelajar. Kerajaan buat bukan berasaskan pada parti. Kerajaan untuk memimpin pelajar pada haluan yang betul. Itu saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sambut salam saya. Terima kasih Datuk Salmi.
Yang pertama, masih lagi dinyatakan ada saluran yang betul. Saya ni berpengalaman, tak ada dah saluran. Tak ada. Dinyatakan bahawa bila mana nak menyatakan saluran yang betul, pihak kerajaan menghantar Saudara Aziz memberikan kenyataan dalam surat khabar akan membuat satu dialog dengan mahasiswa. Jadi di sini saya mewakili mahasiswa lah, minta maaf kepada saya. Kami merasakan pemuda UMNO tidak layak untuk kerajaan. Bertemu mahasiswa tak layak, minta maaf. Yang layak hanyalah Dr. Mahathir, Dr. Najib Razak dan semua menteri-menteri tertinggi. Kalau bidang ekonomi, Tun Naim kena datang. Macam itulah bahawa menghormati bakal pimpinan negara, bukan hantar pemuda UMNO. Kita tak nak jumpa dengan kepartian. Kita nak jumpa kerajaan. Di sana ada perbezaan. Kerajaan lain, parti pemerintah lain. Bukan semestinya sama. Jangan jadi satu badan pula. Tak boleh. Satu. Yang kedua, dinyatakan bahawa kita boleh buat kritik terbuka. Memang kita boleh buat kritik terbuka, tetapi kita rakyat bukan hanya nak mengkritik, tetapi kita nak dilayan. Kritikan kita diambil perhatian dan ditimbang oleh pihak pemerintah. Letih tiap-tiap kritik nak buat apa? Buat apa? Sampai sekarang masalah mahasiswa, kita punya kritikan, memang kita boleh kritik nak buat apa? Kita nak dilayan. Cubalah tengok memorandum yang kita bawa. Kita tak nak Israel masuk dalam negara. Tak nak dilayan. Tak dilayan. Kita nak dilayan. Ini demokrasi. Sebagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan dalam konsep kepimpinan yang tulen dan telus, inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni fa in ra'aytumuni ala batilin fasaddidun. Sesungguhnya aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu semua, dan bukanlah aku yang terbaik, bukan aku maksum, bukan aku mufti, bukan aku ketua KM, bukan. Dan sekiranya engkau lihat aku buat kesilapan, maka kau lihat aku buat kebenaran, bantulah. Dan sekiranya engkau lihat ada kesilapan, kau tegurlah, dan aku akan mengambil perhatian. Dan ISA itu, Akta Keselamatan Dalam Negeri, boleh tangkap tanpa bicara. Itu adil atau tidak? Suruhanjaya Pilihan Raya sampai bertindih 25,000 nama kapalan, adil atau tidak? Akta Universiti dan Kolej Universiti yang menghalang dalam pelbagai negara, adil atau tidak? Baru tiga baru. Yang keempat, terakhir ya. Tak ada dua lagi. Ada dua lagi. Terima kasih. Beasiswa oleh kerajaan. Sekiranya mahasiswa tidak mengakui, maka mahasiswa angkuh. Beasiswa dah tak ada ni. Pinjaman ada. Kenapakah kita apabila kita buat kritikan, kita menjadi pihak pembangkang, kita dikatakan angkuh, tidak mengiktiraf kerajaan punya beasiswa? Hei, kita beri duit cukai tanah, kita beri duit road tax, kita beri duit lesen, kita beri duit tol. Ini duit-duit ni bukan untuk masuk poket. Duit-duit ni adalah untuk digunakan untuk yang terakhir sekali, mahasiswa kena bijak bertindak menggunakan kebijaksanaan seumpama Tuan Perak. Baik, nak cerita satu je rasional dia. Tuan Perak ni dia ada jawatan atau tidak dalam negara pada ketika itu? Dia ada. Sebab itu dia boleh halau Israel agaknya masuk daripada negara Belanda. Tapi kita ni nak bijaksana macam mana? Kita tak ada kuasa. Pergi jumpa dengan pemimpin kata, boleh belah.
Nak buat macam mana? Kita tak ada kuasa. Baik, akhir sekali. Di tangan saya ada suatu kenyataan akhbar yang daripada surat khabar The Star yang menyiarkan ucapan Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita. Di bawah ni menyatakan, kami mahasiswa, kami bukan parti politik, tapi agaknya mesti Nizarudin mesti PAS, agaknya mesti DAP, agaknya mesti keadilan. Jangan. Dia bukan kepartian. Kami nak nyatakan benda yang kami tak berhati. Baik, Dr. Mahathir kata, we don't go to the universities and disturb them while they are studying. Kita tak pergi universiti dan ganggu dia study. But the opposition spend their time in the university, even sleep in the universities in order to get the youth on their side. Tuan Haji Mahfuz tak pernah pun tidur Universiti Melayu, tak pernah. Baik, terima kasih saudara. Sikit lagi, dia kena ada kalam untuk. Jadi kesimpulan terakhir bagi pihak saya sendiri, sebenarnya kita sebagai anak muda merasakan tekilanlah dengan sikap yang ada, yang seumpamanya kita melihat kita sebenarnya disekat macam mana sekalipun. Walaupun kita bangga pada hari ini, kita wakil-wakil semuanya menyatakan, termasuk UMNO sekalipun, menyatakan bersetuju mahasiswa wajar berpolitik. Tak kiralah dia ada politik kepartian ke tidak, tapi hakikatnya sebenarnya kita masih lagi terkongkong dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti. Dan sebab orang kata terkongkong, siapa yang mengongkong? Akta Universiti lah yang mengongkong, yang telah yang Kolej Universiti Melayu telah dipanggil oleh TNC, ada yang telah didenda sebagaimana ketika mana kriket Israel dan sebagainya. Itulah yang mengongkong sebenarnya. Mahasiswa pun takut juga, bukan semuanya berani. Jadi saya rasa sekali itu saja. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Tetapi yang pentingnya, kita kena tanam perasaan pada diri kita. Bukan orang lain yang boleh merubah nasib bangsa kita, bukan orang lain yang boleh merubah keadaan kerajaan kita sendiri. Tetapi pada masa yang sama, saya mewakili rakan-rakan yang berpandangan jauh dan melihat perkembangan. Kenapa bila saya nak bercakap je, awak ni dah kecoh. Tapi saudara, nampak sah. Kalau nampak sah, saya ingin mencadangkan supaya Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan buatkan betul-betul simposium seminar membincangkan Akta Universiti. Jemput bekas-bekas pemimpin mahasiswa, bicara-bicara dan saudara sendiri berbincang secara akademik. Sejauh manakah akta itu benar-benar menyekat, saudara? Ya, saya tidak mahu menjawab, cuma ingin mengheret pemikiran saudara. Baik saudara Mahfuz ke, baik saudara Mustafa Kamil Ayub ke, baik saudara Azhar Darudin ke, maupun Datuk Suhaimi, maupun saya sendiri. Yang kita bincangkan hari ini bukan nak cari siapa salah atau siapa betul. Kita bincang hari ini sebagai satu exercise, supaya usaha kita, supaya saudara ini boleh melihat, menimbang, melihat dan berfikir untuk menimbang dengan baik. Saudara boleh menilai. Jangan khawatir. Saya telah melalui, saudara telah melalui, dan abang-abang profesor juga telah melalui zaman belia, zaman muda. Kita penuh dengan idealisme, penuh dengan obor perjuangan. Tetapi yang penting, kita realiti. Kita berpaksikan pandangan kita pada suasana dengan penuh objektif, dalam perspektif yang lebih luas. Jangan sempitkan pikiran kita. Timbalah ilmu sebanyak mungkin di universiti. Timbalah ilmu sebanyak mungkin di universiti. Keluarlah dengan kejayaan, dengan ijazah cita-citakan, dengan kematangan, dengan perhubungan yang baik, supaya mudah-mudahan saudara dapat menjadi anak bangsa, jadi warga negara yang boleh menyumbang pada pembangunan negara. Saya memuji sikap Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan yang begitu terbuka menjemput rakan-rakan setiap universiti, menganjurkan debat perdana Universiti Kebangsaan. Mudah-mudahan kita nakkan lagi sehat-sehat. Tidak salah menjemput saudara Mahfuz datang ke universiti ataupun saya mengeluarkan kenyataan
untuk berjumpa dengan hati yang terbuka, gonok-gonoknya bolehlah memaklumkan sedikit pandangan pengamatan kami. Buah-buah mudah-mudahan saudara dapat memikirkan tentang dasar perjalanan kerajaan, tentang perkara-perkara yang boleh kita bincangkan dengan suasana yang begitu terbuka. Jadi, tahniah kepada Isteri Bahasan, banyak kerja yang perlu dibuat oleh Timbalan Haiwan Pelajar, banyak kerja oleh Nak Chancellor, dan pada saudara adik, kenapa ni? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begitu hangat. Audiens pun nampaknya sudah pun puas bersuara. Saya kira saya perlu menamatkannya sekarang dan mohon maaf kepada mereka yang tidak dapat peluang membuka soalan. Saya sendiri pun merasakan sudah puas dan saya harap semua pun sudah puas, dan moga-moga apa yang kita bincang pada malam ini akan membawa kebaikan bersama. Kembali majlis kepada pengacara majlis, dan saya mohon maaf kiranya ada terkasar bahasa bagi pihak saya sendiri dan bagi pihak pendebat. Maklumlah saja kita ini manusia biasa, dan dalam merencanakan majlis seperti ini ada masalah yang mesti ditangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Majlis merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada pengurusi serta pendebat yang menjayakan majlis pada hari ini. Bagi melambangkan ucapan terima kasih kami, majlis dengan segala hormat menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Anwar Ali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, diiringi Profesor Datuk Dr. Wan Hashim Wante, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar, serta Saudara Mi Auni Nikmat selaku pengarah Karnival Kepimpinan Mahasiswa untuk menyampaikan ceramah. Pertama sekali dipersilakan pengurusi debat Profesor Madya Dr. Wan Mota Wan Yusof. Seterusnya Datuk Fahmi Ibrahim, Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Seterusnya Encik Zain Ismail, Esko Pemuda UMNO Malaysia, merangkap pengurusi majlis kemahasiswaan dan latihan. Seterusnya, Saudara Mahfuz Omar, Ketua Pemuda PAS Pusat. Seterusnya, Saudara Mustafa Kamil Ayub selaku Presiden Majlis Gerakan Belia ASEAN. Dan akhir sekali, Saudara Zaharuddin Abdul Rahman, Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Semenanjung. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kesudian Datuk Naib Chancellor menyampaikan cendah hadi sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, dengan merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian hadirin hadirat untuk memberikan kerjasama. Dengan berakhirnya debat perdana UKM, maka Allah Akbar, Allah Maha Besar segala